Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan sesi tanya jawab CD yang ke-27. Pada pagi Sabtu 28/8/2021 bersamaan dengan 19 Muharram 1443. Soalan yang pertama, sebelum daripada itu kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Peringatkan kepada kami perkara-perkara yang kami terlupa. Kita ni sebenarnya ada lupa, ada buat lupa dalam bab ibadat. Tak, dalam bab makan tak lupa pula dia. Dan manfaatlah ilmu yang kita belajar. Semoga kita mendapat manfaat daripada ilmu yang kita buat. Baik, para pelajar sekalian. Soalan yang pertama, menarik soalan ni. Minta respon hukum sekaligus hukum. Orang solat di atas batu. Solat atas batu, solat di pasir, pergi ke pantai, solat di pasir. Ataupun solat atas tanah tanpa ada tikar atas jadah. Sebagaimana yang berlaku kepada pemuda baju merah di Gunung Jerai. Masya Allah, tabarakallah. Allahul Akbar. Anda duk perhati tengok, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ni banyak komen dalam perkara yang kita tidak tahu. Ada orang komen dari sudut fiqh. Sah ke tak sah, solat di atas batu, dengan baju basah, dengan ialah penjarakan tu biasalah sebab musim PKP. Ada orang komen dari sudut dia tak tahu apa. Apa semaya atas ni? Bodoh punya orang ni. Tak ada tempat ke atas dunia ni. Yang ketiga, ada orang yang komen kerana sakit hati. Biasa ini komen politik dipanggil. Politik ni, mana-mana orang buat yang bukan warna dia, dia akan condemn lah. Walaupun benda tu baik. Saya tak nak jawab yang ketiga tu, biarlah. Biar dia jumpa dengan orang-orang yang dia komen seolah di akhirat. Atas dunia ni kita nasihat pun tak apa-apa nak dengar dah. Yang kedua, yang komen tanpa ilmu, kita kata berhentilah, pergi belajar dulu. Nak komen orang pun belajar dulu. Yang pertama yang kita nak bagi respon, orang tanya bagaimana hukum begini. Tuan-tuan kena ingat, dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, dia kata Nabi kita bersabda daripada Jabir bin Abdullah, qala sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Saya tak nak baca 5, saya nak ambil 1 je. Nabi kata apa? Wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Salah satu daripada 5, Allah Taala, Nabi sebut bagi tahu, Allah Taala jadikan bagi aku bumi masjidan, tempat sujud, tempat solat, dan tahur, boleh menjadi alat bersuci. Hadis ini dalam Bukhari. Kata di ulama hadis, ini ciri-ciri keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita berjalan masuk waktu solat. Kita tak jumpa masjid, tak jumpa surau, ataupun kita berpiknik di pantai, boleh je. Ambil wudu, cari arah kiblat, tengok tempat kita nak solat itu bersih, tidak kata ada benda kotor, najis, tempat orang duk berak situ, boleh ya solat. Walaupun tak ada sejadah. Ju'ilat liyal ard, bumi tu boleh kita solat atas tu. Cuma kita tak jadi budaya kita nak macam mana, nak solat kena cari sejadah lah, macam-macam kita punya protokol lah. Tak ada air, kita boleh tayamum dengan tanah yang kita ada. Maka kata di para ulama, bagi umat ini, umat Muhammad ni, as-salatu la takhtassu bil masajid.
solat tidak semesti di masjid, di surau, sebagaimana umat dulu. Umat dulu dia kena pergi solat di gereja dia, di biara, dia panggil di rumah ibadat. Umat Muhammad di mana saja boleh solat. Kecuali beberapa tempat yang Nabi kita larang. Ni ada riwayat yang menyebut, walaupun ulama sebagai ulama hadis kata, Imam Ibn Tirmizi kata sanad dia tidak qawi, tapi ulama fiqh menyenaraikan tempat yang tak boleh solat. Nabi kita larang solat di 7 tempat. Mazbalah, tempat orang campur, orang buang sampah, jangan solat situ, kotor. Majzara, tempat pusat sembelihan sebab darah banyak situ. Makbara, di atas kubur tak boleh solat, kecuali solat jenazah je boleh. Di tengah jalan jangan solat, nanti dilanggar oleh kereta, dipijak oleh orang. Hammam, di dalam bilik air sauna ni, tempat mandi air panas ni. Dan ma'atinil ibil, tempat unta tidur, jangan solat situ. Unta ni dia gedebe, kalau orang duduk tempat dia pijak, mati. Dan di atas bumbung Kaabah. Hadis ni dhaif. Tapi para ulama telah menyenaraikan perkara ini. Jadi kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita solatlah di mana yang kita ada. Cuma kalau kita nak khusus kepada cerita pemuda tadi, mereka mengatakan mereka ni pergi bantu tarik wayar air, nak sambung atas, masuk waktu solat, dia kata nak cari tempat lain berseluk sana sini, atas batu tu yang paling cantik. Jadi alhamdulillah, ini satu tunjuk semangat untuk kita solat di mana saja kita berada. Tengah kita duduk sibuk solat di atas batu, sahabat saya Nasrullah yang duduk di Jepun, dia pun post gambar, dia kata hari ni kita solat di atas salji. Masya Allah, tabarakallah. Kan, solat atas salji, sejuk. Tengok di kita share di Facebook gambar orang solat atas salji. Kita sibuk atas batu, orang solat atas salji. Kemudian ramai lagi orang pakai post duduk solat di atas pasir lah, atas macam-macam. Kita kata jangan duk sempitkan agama dengan sebab kita tak faham, kita duk condemn orang tak ada pasal. Wallahu alam. Kita berpindah kepada soalan yang kedua, apakah hukum dengar ni, apakah hukum aurat mertua tiri perempuan dengan menantu tiri? Kita main tiri-tiri ni masalah kita ni. Kita kena betulkan istilah. Contohnya, seorang laki-laki ni pak cik nama Pak Mat. Pak Mat ada isteri 2. Esah dengan Timah. Kita katalah mudah bahasa orang kampung. Esah ada anak 5 orang, Timah ada 5 orang. Biasanya masyarakat kita ni, anak kepada Esah dengan anak kepada Timah, dia kata ni adik-adik tiri saya ni. La, khata istilah. Bukan adik-adik tiri. Kita kena kata ini adik-beradik saya sebapak. Bapak dia Pak Mat belaka, mak dia lain-lain. Mak dia Timah, mak ni Aisyah. Maka dia ni adik-beradik solid 100%. Adik-beradik. Cuma dia panggil adik-beradik seibu. Sebapak. Adik-beradik sebapak. Al-ikhwatu li'abin. Dalam bahasa orang pagi pesaka, ikhwatun li'abin. Boleh terima pesaka tu. Adik-beradik tiri ni macam ni. Pak Mat nikah dengan Timah. Kemudian dia nikah seorang lagi dengan Esah tadi. Esah tu ada anak lain. Anak dengan laki-laki hak dulu, dengan suami dia dulu. Ada 3 orang. Kita kata Yusuh, Daulah, Timung. 3 orang. Itu dia maka anak-anak kepada Timah tadi dengan anak-anak Esah, 3 orang itu dia panggil adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Sebab mereka tak ada kena mengena. Pak lain, mak lain. Baik. Mengikut dalam Islam, apabila seorang suami kahwin dengan seorang perempuan yang sudah ada anak, dia sudah bersama dengan isteri, maka anak itu dia panggil anak tiri. Anak tiri dalam kaedah Islam dia panggil rabaib. Dalam warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Maka jadi adik-beradik tiri. Baik. Bila dia jadi anak tiri, dengan sebab apa? Dengan sebab kahwin dengan mak dia,
Bila budak tu maka dia jadi ayah tiri lah kepada ayah dia ni, boleh salam mahram. Tapi bila dia kahwin esok, suami kepada anak tiri tu orang lain. Ini soalan dia ni, soalan dia. Suami kepada anak tiri ataupun isteri kepada anak tiri bukan menantu kita. Dia hanya menantu kepada isteri dia, menantu kepada suami dia. Maka menantu tidak mahram. Tak boleh nak bersalam, tak boleh bebas. Kena ingatlah, kita kadang menyanyi anak tu tiri saya ni berjerba tua tak aurat tak apa bersalam la khata hadza. Betul balik dia punya kefahaman. Baiklah para pelajar sekalian, kita pindah kepada soalan yang ketiga. Saya sebenarnya nak jawab pendek-pendek je, ya tidak, tapi ada beberapa soalan perlu pada penjelasan kan. Maka kita jelaslah sikit. Soalan yang ketiga, kalau kita solat fardu sendirian kat rumah ataupun di tempat kerja tertangguh, bukan di awal waktu, masih bolehkah kita solat sunat rawatib? Naam, selagi ada waktu. Contohnya kita nak solat zuhur pukul 4 petang. Maklumlah kerja lah macam-macam, outstation, balik ke pejabat pukul 4 dah. Asar pukul berapa? 4.30. Kita ada masa setengah jam. Maka ruang tu luas untuk kita solat qabliyah 4 rakaat. Nak jaga kita punya projek mega, takut terlepas, boleh solat. Tapi kalau nak solat pukul 4.20, asar 4.30, ini dia panggil waktu kecederaan, waktu kecemasan. Jadi eloklah kita solat fardu. Takut nanti kita duduk tengah solat sunat, orang azan asar. Kita tengok kepada suasana. Tapi kalau suasana cukup masa, limit tempoh tu cukup, solat qabliyah ba'diyah jangan ditinggalkan walaupun sudah terlewat. Soalan yang keempat, dengar soalannya. Saya nak minta pelajar para jemaah dengar, kemudian apa perasaan kita. Dalam kuliah malam syarah kepada kita Al-Wafi, bab Al-Haya'u minal Iman, malu sebahagian daripada iman. Ada orang tanya soalan ni. Sebab sahabat kata apa? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashad haya'an minal azra fi khidriha. Nabi kita ni malu dia, sifat malu dia lebih daripada anak gadis sunti yang duduk di rumah. Maknanya yang tak bercampur dengan orang, malu. Nak bercakap benda-benda yang tak baik, nak apa malu. Nabi kita ni lebih malu daripada gadis sunti yang duduk di dalam rumah, yang tak bergaul dengan orang. Fa iza ra'a syai'an yakrahu. Bila Nabi tengok benda yang dia tak suka, arafnahu fi wajhihi. Nabi tak bercakap, tapi nampak muka dia berubah. Muka dia merah. Itu nampak Nabi tak suka. Hadis ni sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari. Tiba-tiba saya dapat soalan. Soalan dia kata, saya rasa macam mustahil Rasulullah lebih malu dari wanita muda di balik tabir. Subhanallah. Sedangkan Nabi adalah seorang yang berani dan tegas. Bolehkah saya berpendapat begitu? Kita kata istaghfirullah, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis dalam Bukhari. Kalau tak faham bertanya, dia main mustahil. Mustahil maknanya awak nafikan benda tu berlaku. Jadi kita ni belajar juga soalan, belajar juga tanya soalan. Ni mustahil bagi saya. Subhanallah. Bila saya tengok soalan macam ni, kita kata kita kena ada juga fiqhus soal, fiqh bertanya. Ini kita sudah buat conclusion, mustahil benda tu berlaku lah. Sepatutnya tanyalah, saya ustaz, minta maaf, saya dengar hadis ni saya nak faham bagaimana contoh. Barulah betul soalan ni, soalan mustahil macam kita tu pandai benar dah, kan? Lah. Tak apa saya sebut pun sebab tuan-tuan tak tahu siapa yang bertanya. Saya pun tak tahu siapa. Kan? Bila dapat soalan ni, admin kita kumpul, dia kata soalan ni agak pelik sikit. Kata di para ulama, tanda tuan-tuan. Nabi kita bagaimana? Nabi kita ni sifat pemalu dia. Iza kariha syai'an, bila Nabi kita tak suka satu benda, dia tak bercakap.
benda tu. Sebab dia malu, tapi kita nampak dia sifu, orang panggil kata, bahasa sekarang ni kesipuan, mana dia malu. Seorang perempuan, wanita, mari tanya hukum. Hukum mandi selepas daripada tamat haid. Nabi SAW ajar kepada dia. Mandi, kemudian setelah selesai mandi, ambil kursuf. Ambil kapas, letak dia punya wangian kasturi di tempat keluar darah tu. Supaya tak bau. Kalau suami mari dekat nanti pun wangi. Budak ni tak faham. Dia kata, kaifa? Bagaimana? Nabi kita ulang sekali lagi, dia tanya juga, berubah muka Nabi. Nabi kita malu nak bercakap benda-benda seperti itu. Aisyah pun tarik tangan wanita ni, mari sini, aku ajar. Itu kata di para ulama, pemalunya Nabi bukan macam ustaz kita. Setengah ustaz zaman kita ni, Masya Allah, dia bercakap syarah dalam bab haid dengan nifas ni, macam nampak benda tu berlaku kat depan. Tak boleh. Itu dari sudut sifat malu tidak ada. Tapi kata di para ulama, kalau seorang tu menyentuh hal ketuhanan, benda halal haram, melanggar disiplin SOP syariat, Nabi paling tegas sekali, muka dia berubah lalu. Nabi kita akan marah. Sifat malu di tempat dia lah. Kita kena belajar. Jangan duk mustahil macam tu. Belajarlah ilmu, bersoal. Jangan duk tanya tak terpasal kan. Soalan yang kelima, ada yang memberi salam dengan penambahan ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh ke tambah ta'ala tu? Ini ada perbincangan sedikit lah. Asal kalimah ta'ala tidak ada. Tidak terdapat dalam mana-mana hadis. Jadi eloknya kalau kita kekal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi kalau orang buat juga tambah, kita kata taklah payahlah kita nak engkar sampai mereka bid'ah tu kacau lah, tak sampai begitu. Cuma ulama mengatakan elok kita kekalkan lafaz yang ada, sebagaimana berlaku kepada Salman Al-Farisi. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Maimun, seorang laki-laki mari beri salam kepada Salman. Salman ni sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada tambahan ta'ala. Salman kata, hasbuka. Salman kata, cukuplah. Berhenti setakat lafaz yang ada je. Jangan tambah-tambah. Itu mana teguran daripada Salman. Dan juga satu lagi kisah, Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu, ada seorang tu bersin. Bila bersin, dia kata, Alhamdulillah. Kemudian kita jawab, yarhamukallah. Dia pergi jawab, atasa rajulun minal qafaq qala assalamualaikum. Dia bagi salam. Patutnya kata alhamdulillah. Ataupun yarhamukallah, maka ditegur oleh Salim bin Ubaid. Dia kata cukuplah dengan lafaz yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita lebih-lebih. Jangan kita buat lebih daripada apa yang ada. Tapi ulama mengatakan taklah sampai peringkat kalau orang tambah kita pergi engkar. Cuma sebaiknya jangan usah ditambahkan. Wallahu a'lam. Kita tak perasan. Anak rasa kita ramai kita tak perasan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia tambah sikit. Sebab biasa kita sebut qala Allah Ta'ala. Kan? Soalan yang keenam. Jika ibu ayah bercerai, nafkah anak wajib ditanggung oleh ayah. Walaupun sudah bercerai, anak tu anak dia, ben dia. Tapi kalau ayah tak memenuhi tanggungjawab, macam mana kita nak buat? Adakah wajib ibu waris-waris menuntut dari ayah tersebut? Kita kata na'am. Ini di antara banyak yang berlaku apabila berlaku perceraian, anak dibiarkan. Dah laduk dengan ibu dia. Dia kata mak dia tu cari, ada ibu, dia panggil ibu tunggal, armalah. Kerajaan buat satu skim bantuan kepada armalah. Inilah sebab puncanya. Puncanya bapa dia pergi cari ibu lain, tak tanggung dah anak-anak ni. Kita kata tuan-tuan yang kena bertanggungjawab, nafkah kepada anak-anak ni wajib ke atas kepala bapa. Wajib. Kecuali bapa dia sudah mati, baru berpindah kepada wali. Tapi kalau bapa dia hidup, lah. Bapa dia hidup, lah. Mana dia kena tanggungjawab.
Habis soalan ni kata macam mana kalau dia tak tanggungjawab? Saya syorkan kepada puan, pergilah ke pejabat agama yang berdekatan, report benda ni kepada pejabat agama, mereka akan panggil ayah dia supaya bertanggungjawab. Ada juga lepas bicara depan Tok Hakim, nak bayar 300 bulan. Dia bagi bulan yang pertama, bulan yang kedua sampai 10 tak bayar. Kamu bertanggungjawablah depan Allah Azza wa Jalla nanti. Bertanggungjawab kamu depan Allah Azza wa Jalla. Atas dunia ni boleh lepas, di akhirat esok tak akan lepas. Soalan yang ketujuh, wang simpanan yang saya pinjamkan kepada seorang yang belum dibayar balik, perlu bayar zakat ke tidak? Kita bagi berhutang kepada orang kan. Kemudian duit tu duduk dengan orang lah. Adakah kita kena bayar zakat? Orang yang berhutang mampu bayar balik, cuma dia lambat sikit. Wang tu sudah cukup haul. Jawab dianya, hutang dengan orang ni ada dua kategori. Kalau orang tu berhutang dan dia memang nak bayar, dia pun mengaku dia akan bayar, cuma terlambat sikit, maka kita kena bayar zakat seperti biasa. Sebab duit tu macam kita melabuk, maka menyimpan ya. Daripada kita simpan dalam bank akaun kita pergi simpan dalam bank akaun kawan kita, sama juga. Cuma kalaulah orang ni memang tak nak bayar dah, dia panggil mumatil, kita pergi cari dia pun dia sudah lari, kita pergi kejar dia pun tak irau, bahkan nak klien kita, nombor handphone kita semua dia blok belaka dah. Maka kata di para ulama, laisa alaihi zakat. Hak ni kita stop dulu zakat. Sebab kita tahu duit tu balik ke tidak kepada kita. Kalau tidak, nanya kita duk bayar zakat benda yang tak tahu. Bila kita terima dia bayar, esok mungkin 5-10 tahun nanti dia insaf, dia mari bayar, maka kita bayarlah zakat untuk tahun yang tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak panjang-panjang, tuan-tuan pergi tanya pusat zakat lah, lebih baik. Dia orang bagi tahulah bagaimana cara-cara nak selesaikan. Mungkin kita boleh saman ke apa benda ke, kan? Soalan yang ke-8, mengikut buku Sunnahmu Amalanku. Terima kasihlah sebab sudah milik buku kita ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cuma ada beberapa kesilapan cetak tu perlu kalau boleh talaki, tengok dalam YouTube. Cantik. Dia kata Nabi SAW berzikir dari selepas solat subuh sampai ke isyraq, sampai ke naik matahari. Dia tak berzikir semua, dia zikir pagi je. Cuma ada kalanya selepas zikir Nabi kita berpaling pada sahabat, dia bercakap, tanya siapa dia bermimpi semalam, ataupun Nabi cerita mimpi dia, ataupun sahabat-sahabat bertanya khabar dan sebagainya. Cuma bila soalan saya, kalau lepas solat subuh ni saya sambil-sambil dengar ceramah Abu Anah ni, termasuk ke tidak? Kita kata insya-Allah. Sebab ceramah ni majlis ilmu, insya-Allah saya cuba kawal diri saya, kita tidak akan merapu dalam majlis kita ni, insya-Allah. Yang adanya qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata-kata para ulama, nasihat-nasihat yang baik, insya-Allah. Tapi kalau kata nak merapu cerita karut, cerita Pak Pandai sini ke, cerita lucah ke, lah, itu mungkin membatalkan. Tapi kalau dalam majlis ilmu yang baik, termasuk dalam zikir, majlisul zikri, majlisul ilmi, kata ulama salaf, majlis zikir itu majlis ilmu. Alhamdulillah. Soalan yang ke-9, suami saya tak izinkan saya dan anak ambil vaksin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau setakat tak izin, satu kes berat ni. Dia kata, kalau kami ambil vaksin, putus hubungan kami dan kami kena halau keluar dari rumah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baiknya untuk lelaki. Sebab mereka kalau bini ambil vaksin, nak halau keluar dari rumah anak-anak. Sedangkan anak-anak sekarang ni mau sambung belajar, semua tu perlu kepada CJ vaksin. 2 dos sudah ada. Bagaimana saya nak menangani masalah ini? Kita kata tuan, sukar sekarang ni. Sebab saya tengok perbahasan di kalangan ahli-ahli undang-undang, kerajaan belum gazet lagi. Tak ambil vaksin ini satu benda yang boleh ditangkap. Belum ada. Cuma kerajaan menggalakkan. Pejabat-pejabat meletakkan syarat. Kalau pejabat letak syarat, macam pejabat tentera, pejabat lain letak syarat, kita tak langgar SOP. Itu dia punya pasal kan. Cuma kita
kalau suami larang, bincang baik-baiklah. Berbeza dengan soalan lepas. Kan? Saya nak tanya, bini tak mau vaksin. Dia kata derhaka, suami suruh, derhaka ke tidak? Kita kata dua-dua kumpulan ni mesti berbincang baik-baik. Vaksin ni sampai mereka apa, sampai mereka nak halau keluar anak daripada rumah ni. Alhamdulillah, setari ni pun kita kata sudah ada cahaya di hujung terowong. Pihak hospital kata yang kena COVID ni ramai, tapi yang masuk peringkat kena oksigen, yang kena masuk ICU dah tak ramai lagi. Setelah usaha kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita berusaha ambil vaksin ni, nampaknya ada kesan tu ada. Jadi kita berusaha. Jadi tuan jangan sampai mereka begini sekali. Dia panggil kumpulan anti-vax ni. Anti-vaksin ni kadang-kadang dia melampau nak tengok. Dia kait semua. Siapa dia ambil vaksin ni, pergi ikut Yahudi, pergi ikut Dajjal. Ni ada satu video orang tunjuk dengan saya. Dia kata apa? Semua kita ni duk percaya ke Hitler. Kita kata apa dia Hitler ni? Anak murid kata apa Hitler ni? Dia kata yang ada misas jeput sini tu Hitler lah. Kita kata Masya Allah. Menghina seorang Muslim yang bekerja pagi, petang, siang, malam, berusaha dengan ilmu dia, ilmu kedoktoran dia, untuk nak menyelamatkan masyarakat ni daripada COVID. Tiba-tiba kita bagi gelaran yang buruk kepada orang. Jangan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu lemparkan gelaran-gelaran yang buruk kepada seorang Muslim, kepada seorang Islam. Dia bercakap dengan insya-Allah, mudah-mudah. Tiba-tiba kita mari gelaran buruk, panggil Hitler, panggil macam-macam. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Sebab itulah dia kadang-kadang kumpulan yang tak mau vaksin ni, itu masing-masing pandangan. Tapi ada yang hulu, yang melampau sangat. Dia pergi kepada Dajjal, pergi kepada Yahudi, melampau sangat. Sampai pergi cari Dajjal pun ada. Kita kata Nabi suruh kita minta berlindung daripada Dajjal. Puak-puak anti-vax ni pergi cari Dajjal pula. Jangan. Bukan semua, saya tak kata sahabat-sahabat yang anti-vaksin ni kita pula kata Dajjal. Tak, dia mendajalkan orang. Buat ustaz ni kena belakang dah ni. Buat kita ni kena orang panggil ketuk kepala ke buat dia dah. Baiklah para pelajar. Kita doalah kepada suami puan tadi supaya berilah toleransi dalam masalah ni. Dia tak nak vaksin tak apa, tapi anak-anak yang nak masuk sekolah, yang nak pergi sana sini dengan peraturan SOP ni, biarlah mereka pilih jalan yang sendiri. Tak boleh, saya bertanggungjawab daripada anak saya masuk chip Yahudi dalam kepala, dalam tubuh. Allahul musta'an. Baiklah, kalau kerajaan buat akta undang-undang baru kita boleh report. Ni tak boleh nak report apa ni, kita report dengan Tuhan je lah. Allahu Akbar. Nabi kata halakal mutanatti'un, binasalah orang yang melampau dalam semua perkara. Jadi kita jangan melampau. Kalau kita tak mahu satu perkara, kita jangan halang orang lain kalau benda tu ada kebaikannya dalam kajian-kajian yang dibuat. Ni ada kawan-kawan kita yang duk gila dengan ubat cacing ni. Apa nama ni? Apa nama ubat cacing ni? Emitting apa benda ni? Allahu Akbar. Dia punya perjuangan dah beberapa bulan dah. Duk siar ke benda tu. Macamlah benda tu yang orang lain ni tak pakar belakang. Hak dia, ubat cacing dia tu ya betul. Kita kata biar agak kerajaan, pihak saintis kaji dulu. Kalau betul, kerajaan pun boleh terima. Tapi kalau setakat andaian, dia pun, kita pun bukan doktor, duduk serabut ke orang, buat apa? Allahu Akbar. Baik, kita layan soalan lain lah pula. Soalan yang ke-10. Saya dipahamkan kalau mengaji Quran ada tafsir, bahasa Melayu, dibolehkan pegang tanpa wuduk. Naam. Kalau kita baca Quran saja tak boleh pegang tanpa wuduk, mengikut majoriti ulama. Ada sebahagian ulama mengatakan boleh, jadi kita ambil yang majoriti. Kalau tafsir Quran macam tafsir pimpinan yang kita duduk pegang ni, itu tak apa. Cuma jangan sentuhlah ayat tu, pegang tepi-tepi. Bolehlah, tak berdosa. Dan kalau Quran dalam handphone, lagilah boleh pegang. Sebab kita niat pegang handphone, bukannya pegang apa dia ni, bukannya pegang Quran. Cuma kita baca Quran. Alhamdulillah. Teruskanlah saudara yang bertanya atau saudari. Soalan yang ke-11, kalau nak baca Quran atau tidur malam, bolehkah ambil wuduk sekali saja? Boleh.
Kita pun belajar dalam ilmu kita kan, belajar. Yang wajibnya basuh sekali je, basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki sekali. Tapi yang sunatnya 3 kali. Jadi soalan dia ni, kalau kita nak cepat lah, nak tidur malam ke, nak baca Quran ke, ambil sekali-sekali je. Sah wudu. Cuma afdalnya 3 kali. Termasuk juga orang yang sudah, suami isteri yang sudah selesai daripada urusan dia lah. Nak bangun, nak ambil wudu sempurna ke, lah. Yang sunahnya, pergi basuh dulu alat kemaluan tu, kemudian ambil wudu. Wudu itu nak mengurangkan junub tadi, janabah. Jadi dia tidur dalam keadaan berwudu. Kalau mati malam tu pun mati di atas fitrah, insya-Allah tidaklah. Tapi kena mandi juga. Baik. Soalan yang ke-12. Sekiranya nama si mati. Ni cerita baru pula ni. Pelik-pelik lah cerita sekarang ni, masya-Allah. Sekiranya nama si mati masih ada pada harta peninggalannya, seperti pada geran tanah, bil literik, mana anak dia tak tukar lagi nama mula ayah ni, arwah bapa ni, maka ni hukuman dia ni. Hukuman dalam soalan ni. Maka Allah tidak terima amalannya dan kuburnya akan gelap. Mohon pencerahan. Jawabnya tak cerah soalan ni. Soalan karut ni macam ni. Ada orang yang mati 30 tahun dulu, nama dia masih lagi dalam geran tanah. Mungkin anak-anak dia kecil, ataupun tak ada siapa yang peduli nak ambil pergi tukar nama di pejabat tanah dan sebagainya. Kita mengatakan bila seorang tu mati, harta dia sudah bertukar kepada penerima pusaka. Sama ada geran nama dia ke, apa bil nama dia ke, tak ada kena-mengena dengan kubur tak kubur ibadat. Ini kita tak tahu ni. Soalan ni macam orang tular dah ni. Sudah ditularkan. Nanya kepada arwah bapak ni. Allahu Akbar. Ada setengah orang ni pula, dia sandarkan ustaz dia pejabat agama cakap. Pejabat agama nafi, tak ada ustaz cakap. Tapi video tu tersebar. Sebab itulah kita kata dunia akhir zaman ini, tuan-tuan, kita kena fikir 100 kali nak keluar satu kenyataan. Sebab dulu kita bercakap saja, tapi bila bercakap keluar video, keluar tulisan, orang troll, orang sebarkan, maka itulah yang kita bimbang. Sebagaimana kata ulama, manusia yang bahagia kalau dia mati, kebajikan dia tak mati. Manusia yang tak baik, dia mati, keburukan dia, fitnah dia, video-video mengarut dia tersebar. Ini masalah besar yang berlaku ni. Baru ni ada orang tanya, orang tu mati, filem-filem hak dia berlakon zaman muda dulu, tak tutup auratnya, tak apa macam mana. Kata saya, ni saya suruh tanya majlis fatwa. Wallahualam, saya tak berani nak jawab, orang tu dah mati. Yang penting kita jangan sebarkan filem orang tu. Jangan sebarkan. Yang ke-13, bagaimana cara berdakwah yang berhikmah untuk menarik ahli keluarga terdekat mengikuti majlis ilmu. Kita kena fikirlah bagaimana nak buat. Contohnya, waktu majlis kita ni, kita kata sekarang ni dah pukul waktu sarapan pagi dah. Kita nak ajak anak-anak mari dengar payah, tapi kita kata waktu sarapan pagi pukul 7, mari semua berkumpul di sini. Kita letak skrin besar dekat dapur, dengar ni, sambil-sambil makan, sambil-sambil kita dengar kuliah. Boleh kot? Kita kena cubalah cari. Tuan-tuan boleh tulis di sini bagaimana ke cara, teknik ataupun taktik nak tarik keluarga kita supaya mendekati majlis ilmu. Cuba cari. Cuba tulis pendekatan. Kita sama-sama bincangkan. Yang ke-14, adakah wajib seorang wanita menggantikan solat sekiranya dia berasa dia pernah menangguhkan mandi wajib ketika datang haid zaman muda-muda dulu, kerana tak tahu hukum. Kita kata puan, hukum ni tak boleh main agak-agak, kita kena yakin. Kalau kata yakin, zaman-zaman baru-baru keluar haid dulu, remaja masa tu tak solat, tangguh-tangguhkan solat, qadalah untuk beberapa hari tu. Kan dia mari haid ni biasanya dia tak solat, dia tak solat sekali, setiap kali mari haid mungkin 2 solat, 3 solat yang dia tangguhkan. Jadi kita qadalah sambil-sambil kita solat sunat yang bersifat harian yang ada di zaman kita hari ni. Kan, insya-Allah.
Tapi jangan was-was lah. Setengah orang ni dia lebih kepada was-was. Bila was-was jadi masalah pula. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-15. Saya sering perhatikan orang di kampung saya ketika wiri dia baca lafaz Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ada orang baca al-hayyul qayyum wa atubu ilaik. Mana betul ni ustaz? Hayyu ke hayya? Ni banyak juga ni. Ada setengah ustaz keluar video marah orang baca al-hayyu. Astaghfirullahal azim. Ha. Jadi kita kena baca al-hayyul qayyum. Siapa dia baca al-hayyu salah, kita kata ya akhi. Kalau buka sikit ya, zaman kita ni semua kat ujung jari. Tanya je Syekh Google, dia akan keluar jawapan. Dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkat ya, dikata al-hayyul qayyum ruwiya bin nasbi. Kita baca al-hayya al-qayyuma, dan kita boleh baca dengan rafa' al-hayyu al-qayyum. Boleh baca dua-dua. Manakala kita kata astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, maka dia baca al-hayya. Al-hayya sifat kepada Allah al-hayya. Ataupun kita baca al-hayy al azim, astaghfirullah huwal hayyu. Huwa al-hayyu, dia panggil baca dengan rafa', nak bagi badal ataupun bayan. Dua-dua tu sah, boleh baca. Jangan siapa pertikai. Siapa dia pertikai, mana dia tak belajar. Cuma kata para ulama, yajuzu, harus dua-dua, tetapi yang pertama tu lebih orang panggil lebih utama. Lebih utama yang pertama tu, maknanya al-hayya al-qayyuma. Tapi kalau dia baca wal hayyu, betul. Ini dari sudut kaedah bahasanya betul dua-dua. Cuma sebahagian daripada imam dia baca zikir ni selepas solat. Lepas solat biasanya hadis riwayat Thauban pendek je. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu je. Tapi imam kita ni baca astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyul qayyum, boleh. 3 kali dibaca selepas daripada solat. Kata di para ulama, hadis ini dhaifun jiddan, lemah sangat dia punya sanad. Sebab itulah kita kekalkan yang baca yang asal, yang hadis sahih dalam Muslim, hadis Tauban, Nabi kita istighfar pendek ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup. Sebab kita ada 10 bacaan lagi. Tapi kalau panjang kat sini, walau hadisnya dah lemah, dhaif, tapi kita tertinggal banyak yang belakang, rugi. Sama juga bila kita nak tidur, kita baca doa ni pun hadis itu pun dhaif juga, kata di Takhrij Al-Musnad. Cuma habis kita nak baca bila zikir ni, dia panggil zikir munajat ni, baca bila-bila je. Tak terikat dengan nak tidur, tak terikat dengan nak salat. Kalau nak tidur baca pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Siapa dia baca zikir ni, astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, huwal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ghufirat dzunub, diampunkan dosanya walaupun telah lari daripada medan perang. Hadis ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan kalau terikat dengan 3 kali tadi dhaif. Kalau kata umum macam ni, dia kata ditasahihkan dalam sahih Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Kita kata wallah, bacalah zikir ni, tapi jangan terikat dengan waktu solat ataupun waktu lain. Kita baca bila-bila masa. Menarik. Mudah-mudahan terdapat kita punya pahala yang dijanjikan itu, wallahu alam. Tapi kesimpulannya boleh baca dua-dua. Al-hayya, al-hayyu. Ulama kata al-hayya lebih baik, dia panggil turutan al-hayya, Allah al-hayya. Jelas betul tak? Bacaan yang ke-6, bacaan surah dalam solat disunat ikut tertib Al-Quran. Ini satu lagi. Soalan yang ke-16 ni pun soalan cerdik juga ni. Kan? Dia kata apa? Kita belajar kan dalam Fathul Mu'in tu,
ikut tertib Quran. Tapi ayat Quran diturun pada Nabi tak tersusun seperti mana dalam Quran. Oleh itu ada ke asas hukum sunat baca mengikut tertib dari para sahabat. Anak rasa ayat ni kena format juga. Format semula soalan baru kita nampak kita cerdik. Macam mana sahabat? Kita kata dalam kitab mengatakan sunat tertib. Boleh ke tidak nyatakan sandaran dia? Barulah kita rasa lebih selesa nak menjawab. Sebab ada setengah soalan ni kita nampak macam soalan malaikat ya. Dia tahu dah. Tapi saja nak tanya tak. Yang ni ada ke asas hukum, kita kata nantilah kita tengok balik dalam kuliah kita di Fathul Mu'in tu. Ada bincang di situ. Yang ke tertib Quran ni panggil tauqifi semula. Tertib Quran itu tauqifi. Tauqif maknanya Nabi kita sallallahu bila turun ayat ni Nabi kata letak di sini. Bila turun ayat ni letak di sini. Turun surah ni letak di sini. Bukannya disusun oleh para sahabat begitu saja. Sebab itu Nabi kita murajaah Quran setiap tahun dengan malaikat. Bulan Ramadan Nabi kita murajaah yang sudah turun. Ayat yang sudah turun Nabi kita baca daripada awal sampai ke akhir. Tahun Nabi nak wafat 2 kali khatam Nabi kita murajaah. Itu makna dia susunan itu dia panggil tauqifi. Tauqif bukan susun ikut letak lah. Tak boleh. Soalan 17, apabila bacaan surah dari imam kedengaran dalam solat fardu zuhur dan asar, perlukah makmum diam atau baca surah? Kita kata perlu makmum bagi tahu pada imam. Imam, kuat ni awak baca ni sampai dengar di belakang supaya imam tu perlahankan bacaan dia. Yang pertama, tindakan kita yang pertama apa dia? Bagi tahu pada imam supaya perlahankan bacaan. Yang kedua, oleh kerana imam tu buat silap, kita bacalah surah rakaat yang pertama, yang kedua itu seperti biasa. Ramai juga imam tak perasan. Ana jumpa seorang imam dibaca kuat sampai boleh waladdallin. Amin. Imam boleh amin di belakang. Sedangkan rakaat yang ketiga, yang keempat, akhirnya kita tegur kata imam perlahan sikit. Ana boleh amin yang tak baca tadi tu. Barulah dia perasan, kuat ke? Oh, kuat. Sampai saya tukar dia punya volume. Dan ada satu cerita nakal. Cerita nakal ni nak dengar ke tak ni? Dia kata apa? Kita ni biasanya bila dengar waladdallin, amin, ada video ni, orang tunjuk video. Jadi kita kena ingat bukan semua waladdallin tu kena amin. Waladdallin surah Fatihah je amin. Ni dak hak lain. Ni imam tu baca surah apa ni? Yang ada waladdallin tu. Mana hafal Quran ni? Waladdallin. Makmum amin kat belakang. Dia baca tengah surah. Pening dengan imam tu. Mujur imam tak berhenti. Baik. Soalan yang ke-18. Saya nak jawab peringkat dah lah. Masa nak habis pula. Masalah jiran besarkan rumah. Sampai rapat dengan rumah kita. Sehingga air dari atap dia masuk dalam pagar kita. Allahu Akbar. Ini masalah kejiranan, kita kena tahu. Hak jiran tu besar. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi kata, orang ni tak betul-betul beriman. Siapa dia? Man la ya'man jaru bawa'iqaw. Siapa yang jirannya tak rasa aman duduk dekat dia. Orang ni tak betul-betul beriman. Kan? Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Nabi kata, siapa dia beriman dengan Allah hari akhirat, fala yu'zi jaruh. Jangan dia menyakiti jiran dia. Jadi jiran ni kena toleransi. Dia boleh besar dalam tanah dia, tapi kalau bucu atap dia, orang panggil bucu atap ni apa dia? Ujung atap dia masuk dalam rumah orang. Yalah, dia kata kami tak kelayu ustaz, tapi setiap kali hujan hati tu sakit tengok air masuk dalam rumah kita. Masuk jadi lumuk habis dah ke dinding pagar rumah kita. Ataupun pokok-pokok bunga kita kena air yang turun daripada atap, mati. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, nak besar setara mana rumah? Rumah kita akan duduk berapa kaki dalam kubur. Itu ya rumah kita yang lama kita tinggal. Atas dunia jangan menyakiti jiran. Kalau kita perlu kepada nak tambah nak apa, berundinglah dengan jiran setakat mana yang patut. Jangan sampai peringkat air kita setiap hari masuk dalam rumah orang.
Kan? Sama juga kita tanam pokok, dia punya ranting julai dia tu masuk dalam rumah orang, itu pun satu mengganggu. Setiap hari kawan tu duduk sapu siapa, waktu boleh buah kita tarik masuk rumah kita, waktu daun gugur masuk dalam rumah orang. Kita kata jangan. Hati-hati tuan-tuan, tak bagus ni. Soalan yang ke-19, saya ingin bertanya berhubungan zakat pendapatan. Ada hamba Allah Ta'ala tak pernah bayar zakat pendapatan. Hamba ini bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, isteri tidak kerja, gaji dia cukup-cukup untuk dia makan. Dosa ke dia tak bayar zakat pendapatan? Kita kata tidak berdosa. Sebab zakat ni asalnya, bila duit kita kumpul dalam cukup setahun, haul, cukup nisab, baru kena zakat. Cuma pihak kerajaan, pusat zakat sekarang ni, dia buat zakat pendapatan ni sebab tuan-tuan memang dapat gaji banyak. Kerana itu zakat pendapatan ni, kita nak bayar dia dua cara kita kira. Kita total semua yang kita dapat, gaji kita, contohnya 3,000 sebulan, setahun 36,000. Kan? Kita total semua, kita bayar zakat. Itu terbaiklah untuk orang miskin, tapi nanya kepada orang. Satu lagi kira, kita kena tolak perbelanjaan asas. Contohnya gaji 3,000, kita punya makan minum asas kita 1,500. Maknanya 1,500 lagi tu bukan asas. Oh, kita beli tu beli ni boleh lah. Tapi duit tak habis juga. Cuma bila kita tengok tinggal lagi 1,500 dengan setahun berapa ribu? 15,000, 18,000. Lebih lah nisab. Itu yang kita bayar. Ini lebih baik untuk pembayar dan lebih cuma kurang bagi orang miskin. Tapi kalau dua-dua tu habis belaka, nak bayar apa zakat? Jadi saya, saudara yang bertanya ni, elok telefon ke pusat zakat, mereka akan bagi taujih yang lebih detail. Ataupun tengok dalam video saya, bab zakat pendapatan. Cara-cara kira, ada video pendek. Admin kita dah potong video ni. Soalan yang ke-20, kempen projek Mahligai mampu milik ni 4 rakaat belum zuhur. Kalau belum Jumaat macam mana? Naam, mengikut fiqh mazhab Syafi'i, dia jawab macam tu. Al-Jum'atu kaz-zuhri. Jumaat macam zuhur juga. Lepas orang azan, kita solat 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian tunggu khutbah. Wallahu alam. Soalan yang ke-21, apakah maksud hadis muttafaqun alaih? Oh, terima kasih kepada saudara atau saudari yang bertanya. Kan? Bila kita kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaqun alaih, maknanya hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini daripada sahabat yang sama, jalur riwayat yang sama. Makna hadis itu ada kekuatan. Bila kata hadis ini muttafaq alaih, maknanya telah sepakati dua imam hadis ini mengeluarkan hadis ini. Maka hadis itu dia panggil tinggi dia punya nilai dia. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari saja. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Muslim saja. Ada sebuah kitab nama dia Al-Lu'lu' wal Marjan. Terjemahan apa ada? Lu'lu' Marjan, dia kumpul hadis ini yang muttafaq alaih. Tak besar mana kitab. Tuan-tuan beli kitab Al-Lu'lu' wal Marjan nama kitab. Soalan yang ke-22, adakah selawat Nabi dalam wirid selepas solat fardu subuh dan asar termasuk dalam wirid sunnah? Ini ada hadis. Man salla alayya hina yusbih 10. Siapa dia solat kepada aku pagi 10 kali, ketika petang 10 kali, adrakathu syafaati, orang ni akan mendapat syafaat aku. Cuma hadis ini telah dipertikaikan oleh para ulama hadis dari sudut kesahihannya. Dari sudut sahihnya, ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Siapa dia yang kata tak sahih ni? Kita tengok dia punya maknanya Al-Iraqi ini dia kata hadis ini inqita', terputus sanad dia. As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi' mengatakan rawahu At-Tabarani. Tabarani meriwayatkan hadis ini dengan dua sanad. Satu sanad yang baik tapi inqita'. Wa fihi dha'f. Maknanya dia berhukum hadis ni dhaif. Cuma kenapa ada dalam kitab ni? Dalam kitab Perisai Muslim. Ini soalan menarik ni. Ataupun dalam buku yang kita tulis ni. Kenapa ada?
Dia kata asalnya Syekh Al-Albani Nasiruddin rahimahullah taala, dia kata hadis ini hasan. Hadis ini hasan berdasarkan kepada riwayat sanad dalam kitab Jala'ul Afham. Kemudian dia tarik balik sanad hasan tu menjadikan dhaif. Cuma dalam kitab kita ni, dalam kitab Perisai Muslim, muallif dia berpegang kepada yang pertama itu, i'tamada atas Al-Haythami dan juga Syekh Albani pada peringkat awalnya. Tapi oleh kerana dia tarik balik, maka jadi hadis itu dhaif. Maka dalam kitab kita ni pun tengok dalam bab bacaan zikir pagi, selawat 10 kali. Siapa yang baca selawat ini 10 kali pada waktu pagi dan petang, dia kata sanadnya hasan. Kita kata hadis ini juga kita ambil daripada kitab Perisai Muslim. Tapi oleh kerana dia tarik balik, Syekh tarik balik, maka dia jadi hadis itu dhaif. Jadi wallahu alam, itu dari sudut ilmiahnya lah. Tapi dari sudut amalannya, kita bacalah selawat pagi petang supaya kita tidak terlupa, untuk berselawat. Sekurang-kurang kita kata pagi 10 kali, pagi 5 kali, pagi 100 kali, petang 5 kali, 10 kali. Jadi tidak terikat sangatlah dengan bilangan-bilangan yang ada itu. Wallahu alam. Jadi ada khilaf lah. Iktimad kepada Tasihih Al-Haythami dan juga tahsin Syekh Albani. Cuma Albani tarik balik. Wallahu alam. Soalan yang kedua-ketiga, kenapa umat dahulu azabnya disegera, umat Nabi ditangguh? Jawabnya, tuan-tuan yang dengar ni boleh jawab dah kan? Jawabnya sudah dijawab dalam tafsir tadi. Sebab Nabi kita ni rahmatan lil alamin, rahmat dia tu meliputi segala semua perkara, termasuklah orang kafir yang bukan kafir pun ditangguhkan azab sampai kepada tempoh bila Allah Taala nak azab. Huraian panjang tengok dalam tafsir kita, tafsir surah An-Naml yang pagi tadi. Yang pagi ni lah, pagi yang sama dengan ni. Baik, soalan bagaimana cara khatam Quran yang dilakukan oleh pada zaman Nabi atau pada zaman sahabat Nabi. Sekarang biasa nak khatam Quran ni kena ada puluk kuning dan sebagainya. Sekiranya hanya budaya, naam, budaya ya. Nak makan puluk kuning, makanlah. Cuma yang adanya Imam Nawawi rahimahullah taala dia kata la ba'sa fil istima' ala khatmil Quran. Tidak mengapa kalau kita bila kita habis baca Quran, kita nak khatam, kita panggil anak-anak kita berkumpul. Pernah dibuat oleh Anas bin Malik, annahu kana idza khatamal Quran jama'a ahlahu. Anas bila dia nak khatam Quran, dia panggil keluarga dia. Mari sini, duduk sini. Khatam, kemudian kita doa, sebab kata di para ulama di antara doa mustajab doa itu selepas kita khatam Quran. Jadi Imam Nawawi kata rawa bi isnadin sahih, dan juga daripada Anas dan juga daripada tabi'in. Ada lagi tabi'in, seorang ulama nama dia Mujahid, kanu yajtami'una inda khatmil Quran. Bila nak khatam Quran, dia panggil murid-murid dia, mari sini, aku nak khatam Quran ni, duduk sini. Kemudian dia baca habis Quran, mungkin dia berdoa. Wallahu a'lam. Tapi acara-acara rasmi khatam Quran, buat puluk kuning lah, ayam panggang, itu sebenarnya nak jamu untuk guru ya tu, budaya ya. Kalau tak buat, biasanya hak ni untuk orang tamat ngaji Quran ni. Yang kita baca Quran hari-hari ni tak ada apa. Tapi kalau kita boleh kumpul anak-anak kita, elok juga. Mari mak nak khatam Quran, mari sini. Kita baca 3 qul huwallahu contohnya, kemudian kita doa, mudah-mudahan Allah Taala turun rahmat kepada kita dan keluarga kita, insya-Allah. Soalan yang ke-25, bila ke waktu boleh solat sunat subuh, solat fajar? Jawabnya selagi tak habis subuh, selagi kita tak salat subuh, boleh lagi kita solat sunat qabliyah tu. Sebab dia ada qabliyah aja, ba'diyah tak ada. Kan? Boleh lah. Dia kata dia bangun 6.45 pagi. Saya tak tahu. 6.45 pagi ni, waktu ni subuh habis bila? Ada kalanya subuh tamat pukul 7.20 dan baru naik syuruk. Ada kalanya pukul 6.45 sudah tamat subuh. Jadi kita kena tengok. Maknanya tuan atau puan yang bertanya, tengok waktu lah. Kalau waktu cukup untuk kita solat subuh 2 rakaat dengan tenang, ada lebih masa lagi kalau kita boleh solat 2 rakaat qabla al-fajar, solat.
Saya nak limit tak boleh dengan jam macam ni sebab jam kita berubah. Yang jam kita berubah. Yang pentingnya selagi tak habis waktu subuh, waktu tu luas lagi, kita boleh solat qabliyah. Kalau waktu sempit, kita sudah dah lewat. Lagi 10 minit nak naik matahari, cepat-cepat ambil wudu, solat subuh. Kemudian kita qadha qabliyah subuh tadi. Boleh. Soalan yang ke-26, saya ni selalu travel perjalanan pergi lebih 2 marhalah daripada Kuala Lumpur ke Melaka kita kata. Perjalanan untuk bisnes lah, untuk pergi ada projek-projek. Bolehkah kita solat? Jawab qasar. Jawabnya tuan-tuan, qasar dengan jamak ni mengikut para ulama mengatakan apabila cukup 2 marhalah, lebih kurang 88 kilo, cukuplah tu 2 marhalah. Sebab dikira perjalanan 1 hari 1 malam, bolehlah kita buat. Cuma kita tengoklah juga masyakkah tu. Adakah kita nak sentiasa jamak saja sedangkan kita tak ada apa masyakkah apa-apa. Kita pergi pun sekejap, jumpa orang, solat balik. Maka kita kata eloklah kita solat seperti biasa. Lam yuwazib an-nabi al-jam' fi kulli asbab. Bukan Nabi kita jamak semua. Ada kalanya dia qasar saja. Tak jamak pun ada juga. Dia qasar saja 2 rakaat, tapi dia tak jamak. Maka kita mengatakan asasnya setiap orang yang bermusafir lebih pada 2 marhalah boleh qasar. Boleh jamak. Kecuali musafir kerana maksiat. Tak boleh lah. Dan satu lagi soalan yang berkaitan. Dia jamak dah qasar. Kan contohnya kita jamak takdim. Kita semaya zuhur dengan asar dalam waktu yang pertama. Lepas jamak kita balik rumah, masya-Allah jalan kosong, musim PKP tak ada orang. Sampai rumah belum masuk waktu asar. Adakah saya kena salat asar semula ataupun cukup memadai dengan yang kita jamak di awal tadi dalam perjalanan? Jawab dianya, qala an-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu', dia kata ulama berikhtilaf dalam masalah ini. Kalau kita jamak takdim, kita sampai di rumah, adakah kita kena ulang balik solat asar? Adakah batal jamak kita tadi? Qala an-Nawawi, asahul qaulaini la yabtul. Pendapat yang paling sahih tak batal dah. Sebab apa? Sebab waktu kita solat tadi, kita dalam musafir berhak untuk jamak. Cuma nasihat kitanya, kalaulah kita tak ada keperluan, kita tahu kita akan balik pukul 2 tengah hari, pukul 3 sampai di rumah, pukul 4 sampai rumah, tak payahlah kita qasar, tak perlulah kita jamak. Kalau nak qasar dalam musafir, kita qasar sajalah, solat zuhur, kemudian asar nanti kita balik di rumah. Sebab keluar daripada khilaf tadi. Nawawi kata ada 2 qaul, ada kata kena ulang balik, ada kata tak kena. Jadi daripada kita duduk khilaf seumur hidup, baik kita ambil yang tak khilaf. Wallahu alam. Soalan yang ke-28, siapa yang berpuasa 1 hari pada jalan Allah, Allah Ta'ala jauhkan muka dia daripada neraka 70 tahun. Hadis ini sahih dalam Bukhari, bahkan muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Soalan sayanya, adakah kedua-duanya puasa sunat dengan wajib? Jadi saya duk perhati tengok, kebanyakan ulama letak puasa ni puasa sunat. Puasa sunat. Sebab puasa sunat ni pilihan. Cuma dalam hadis ni kata, yauman fi sabilillah. Puasa pada sabilillah. Jadi ada ulama mengatakan puasa ketika berperang. Waktu nak keluar pergi jihad, kita nak berperang, kita puasa. Itu gagah punya orang. Maka orang ni yang dapat pahala. Ada pendapat yang kedua kata al-qaulus tsani, maksud sabilillah di sini yakni kita buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi kita kata rahmat Allah Taala sangat luas. Mudah-mudahan tafsir yang kedua tadi juga relevan untuk dipakai. Kalau kita kata untuk orang jihad saja tak bolehlah kita. Jadi kita kata pandangan yang kedua ni lebih luas, bahawa boleh je siapa-siapa saja, kecuali dia puasa dengan ikhlas, maka dia dapat pahala tersebut. Puasalah tuan-tuan, puasalah sunat banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat pahala. Soalan yang ke-29, saya ni bukan hafiz. Bila saya solat sunat di rumah, saya baca Quran besar. Baca Quran besar dan habis hayat. Pasal kita kena belik.
muka surat lain meneruhkan bacaan solat ibadat, boleh ke tidak? Jawabnya boleh, terutama sekali dalam solat sunat. Tapi jangan bergerak banyak lah kan. Kita letak dah tanda tu, penanda tu mudah. Waktu kita nak belek tu, mana sekali kita pegangnya, pusing. Boleh tuan-tuan, terutama sekali dalam solat sunat, ikutlah kan. Soalan yang terakhir, soalan yang ke-30, saya ni panjang sekali, dia bermimpi kan? Dia bermimpi macam-macam mimpi. Saya kata yang pertama para jemaah sekalian, dalam masalah mimpi ni saya tak apa nak pandai sangat nak tafsir mimpi ni. Kita pun bimbang, takut kita tafsir tak kena. Saya tafsir mimpi kan tak kena pula, nanti lain macam pula cerita. Cuma dia minta garis panduan supaya tak mimpi karut-karut. Dalam kitab Perisai Muslim ni ada garis panduan. Yang pertama sekali, kita nak tidur, ambil wuduk. Kita tidur dengan keadaan mengiring kanan, baca 3 kul. Kita sapu di tubuh kita dulu, baca ayat kursi. Mudah-mudahan syaitan tak mai kacau dalam mimpi kita tu, insya-Allah. Dan kalau kita bermimpi takut, kita sedar tu kita kena ludah. Jangan ada air liur, ludah. Kebetulan bini kat sebelah kiri naknya tepek kawan tu, apa benda pula banjir tengah malam ni. Kan, kita ludah. Dan jangan cerita yang buruk itu kepada orang. Yang baik pun kalau boleh jangan cerita kepada orang, kecuali orang yang kita percaya. Jadi tuan-tuan, itu adab bermimpi. Dan mudah-mudahan saudara kita yang mimpi tak baik ni, mimpi buruk ni, dengan kita amal SOP sunnah dalam adab-adab tidur, mudah-mudahan hilanglah mimpi karut itu, insya-Allah. Setakat itulah dulu 30 soalan pada pagi ini. Insya-Allah soalan yang lain kita sambung lagi dalam siri yang ke-28 nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.